Assalamualaikum kepada semua para pendengar. Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat dan salam kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda sekalian. Baginda Muhammad dilahirkan dari keturunan Quraisy. Baginda Muhammad telah dilahirkan atau diputerakan di Makkah pada hari Isnin 12 Rabi Awal, iaitu 6 Mei 570 Masihi. Nama ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab. Adalah anak perempuan kepada Wahab bin Abdul Manaf. Ianya dari keluarga Zahra. Bapa baginda Muhammad atau ayahnya Abdullah. Ianya anak kepada Abdul Muttalib. Keturunannya bersusu galur dari Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim, kira-kira dalam keturunan ke-40. Ayahnya telah meninggal sebelum kelahiran baginda Muhammad. Sementara ibunya meninggal ketika baginda berusia kira-kira 6 tahun dan menjadikan baginda Muhammad seorang anak yatim piatu. Menurut keluarga atasan Mekah, baginda telah dipelihara oleh seorang ibu angkat, iaitu ibu susu, wanita yang menyusukan baginda yang bernama Halimatus Sa'diyah selama beberapa tahun. Dan kampung halaman ibu angkat, iaitu ibu susuan wanita yang menyusukan baginda, terletak di pergunungan. Dalam tahun-tahun itu, baginda telah dibawa ke Mekah untuk mengunjungi ibu angkat beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Setelah ibu angkat yang bernama Halimatus Sa'diyah meninggal, baginda telah dijaga oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Apabila datuknya pula meninggal, baginda dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Ketika bapa saudara baginda iaitu Abu Talib menjaga baginda, baginda seringkali membantu mengembala kambing-kambing bapa saudaranya iaitu Abu Talib di sekitar Mekah dan kerap menemani bapa saudaranya Abu Talib dalam urusan perdagangan ke Syam, iaitu Syria. Sejak kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dengan kehidupan sosial Arab jahiliyah yang merosakkan dan penuh kekufuran. Dalam masa remajanya baginda Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah. Baginda hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan bongkar. Baginda menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim, serta berkongsi penderitaan mereka dengan berusaha menolong mereka. Baginda juga menghindari semua kejahatan yang menjadi amalan biasa di kalangan para belia, iaitu para pemuda pada masa itu, seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain. Sehingga beliau dikenali sebagai As-Sadiq yang benar dan Al-Amin yang amanah. Baginda juga sentiasa dipercayai sebagai seorang tengah kepada dua pihak yang bertelingkah di kampung halamannya, iaitu di Mekah. Ketika berusia kira-kira 25 tahun, ayah saudara baginda menyarankan baginda untuk bekerja dengan kafilah, iaitu rombongan perniagaan yang dimiliki oleh seorang janda yang bernama Khadijah. Baginda diterima bekerja dan bertanggungjawab terhadap pelayaran ke Syam, iaitu Syria. Baginda mengelolakan urus niaga itu dengan penuh bijaksana dan pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Khadijah begitu tertarik dengan kejujuran dan watak pribadinya yang mendorong beliau untuk menawarkan diri untuk mengawini baginda. Baginda menerima lamarannya dan perkahwinan mereka sangat bahagia. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 6 orang anak, 2 lelaki dan 4 perempuan. Tetapi kedua-dua anak lelaki mereka, iaitu Qasim dan Abdullah, meninggal semasa kecil. Manakala yang tinggal anak perempuan baginda, iaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra.
Khadijah merupakan satu-satunya isteri baginda sehinggalah Khadijah meninggal pada usia 64 tahun. Seorang lagi anak baginda adalah hasil daripada perkahwinan baginda dengan Maria Al-Qibtiyah. Baginda bersama Maria telah dikurniakan putera bernama Ibrahim, iaitu putera bernama Ibrahim juga meninggal semasa kecil. Menurut rekod baginda Muhammad mempunyai 13 orang isteri. Isteri-isteri baginda dikenali sebagai Ummul Mukminin yang bermaksud ibu orang-orang beriman. Di dalam Gua Hira, tempat pertama kali Muhammad memperoleh wahyu. Di dalam Gua Hira, tempat pertama kali baginda memperoleh wahyu. Baginda Muhammad telah dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Ia sungguh menjadikan hatinya sehingga beliau kerap kali ke Gua Hira, sebuah gua dekat Mekah yang kemudiannya dikenali sebagai Jabal An-Nur, bagi untuk memikirkan cara mengatasi gejala yang dihadapi masyarakatnya. Di sinilah baginda sering berfikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kedurjanaan yang kian berleluasa. Pada suatu malam hari Isnin 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos 610 Masihi, ketika baginda sedang bertafakur di Gua Hira, malaikat Jibril mendatangi baginda Muhammad. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Baginda diminta membaca. Baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Jibril mengulangi 3 kali meminta Muhammad untuk membaca, tetapi jawapan baginda tetap sama. Akhirnya Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia dengan pengantaraan, menulis, membaca, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui." Ini merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh baginda Muhammad. Ketika itu baginda Muhammad berusia lebih kurang 40 tahun lebih. Wahyu itu diturunkan kepada baginda dari masa ke semasa dalam jangka masa 23 tahun. Siri wahyu ini telah diturunkan menurut panduan yang diberikan kepada baginda Muhammad dan telah dikumpulkan dalam buku bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai erti yang jelas. Sebahagiannya diterjemah dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Sebahagiannya pula diterjemah oleh Muhammad sendiri melalui percakapannya dan tindakannya dan persetujuan yang terkenal dengan nama Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah digabungkan bersama untuk menjadi panduan dan cara hidup mereka yang menyerahkan diri kepada Allah. Marhalah dakwah baginda boleh dibagikan mengikut fasa, iaitu marhalah dakwah Muhammad. Marhalah dakwah baginda boleh dibagikan mengikut fasa. Fasa Mekah hampir 13 tahun, ya. Fasa di Mekah saja hampir 13 tahun. Dalam dakwah rahsia 3 tahun. Dakwah terbuka di Mekah hampir 7 tahun. Dakwah kepada semua 3 tahun. Itu fasa di Mekah, iaitu di kawasan Mekah. Fasa di Madinah pula selama 10 tahun. Perjuangan dakwah Muhammad juga boleh diringkaskan sebagai berikut. Pertama, marhala tazkiyah, tahap pembinaan yang kesedaran untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran fikrah dan metod takrikah membentuk atau menggunakan politik bagi merangka gerakan. Kedua, marhalah tahfahul ma'al ummah, tahap berinteraksi dengan umat agar umat turut sama memikul kewajiban dakwah Islam, sehingga umat akan menjadikan Islam sebagai panduan utama dalam hidupnya serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, marhalah istilamil hukmi, tahap pengambil alihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembangkannya secara sebagai risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Inilah
sebagian perkongsian hari ini, yaitu dalam kata part 1 yang boleh saya kongsikan bersama